Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, hari ini seperti biasa saya akan buat live dekat page Tiram Terbuka selama 15 minit lah. Saya akan berkongsikan sedikit ilmu tentang adab berkawan. Okey, sebelum tu saya ingin berkongsikan tentang lokasi office Tiram Terbuka. Lokasi office kita dekat bangunan Bazar Margeri. Kita satu bangunan dengan nasi lemak ayam godang lah. Yang dalam satu bangunan tu kita office kita dekat belah atas, kat tingkat 1. Kalau dekat daripada signboard memang akan nampak lah kita punya signboard Tiram Travel Geri dekat belah belakang. Memang dikatakan macam laluan utama lah kalau orang warga-warga Gerik yang nak lalu pergi ke pekan pasar malam. Ini tempat laluan utama untuk pergi ke pasar malam. Okey, office Tiram Travel Gerik beroperasi daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Untuk hari Isnin sampai Jumaat kita buka office daripada pukul 9 pagi sampai 5.30 petang. Kalau untuk hari Sabtu kita akan buka half day lah. Kita akan buka daripada pukul 9 pagi sampai 1 tengah hari. So mana-mana jemaah atau bakal-bakal jemaah yang nak bertanyakan soalan, yang tak tahu keberadaan office, tak tahu office buka pukul apa, kita buka daripada pukul 9 sampai pukul 5.30 petang. Kalau untuk hari Sabtu kita buka half day lah. So boleh datang ke office kalau nak bertanyakan soalan. Ataupun boleh juga melalui atas talian, boleh juga berhubung dengan kita melalui message ataupun melalui call ataupun boleh DM kita. Nanti kita akan jawab lah. Boleh nombor hotline kita 017-506-4878 ataupun nombor office 012-537-4818. So nanti kita akan jawab lah pertanyaan daripada jemaah. Okay, untuk hari ini saya akan berkongsikan tentang adab berkawan. Semoga dia memberi manfaat lah untuk kita semua dalam kehidupan seharian kita. Sebab berkawan ni kita setiap orang ada kawan. So kita kawan ni dia ada kawan yang baik dan kawan yang buruk. So memang kawan ni penting lah dalam kehidupan seharian kita. So hari ni saya akan berkongsikan tentang adab berkawan. Semoga dia menjadi panduan dan teladan untuk kita semua. Okey, konsep berkawan. Kawan ialah orang yang sering mendampingi kita atau kita mengenalinya rapat selain kawan kerabat yang terdiri daripada rakan seagama ataupun berlainan agama. Kawan boleh merujuk kepada orang yang cenderung sifatnya dan sesuai dengan kita. So kawan ni orang yang kita rapat selain daripada keluarga kita lah, yang tempat kita nak berkongsi cerita, tempat kita nak meluah perasaan. Tambahan pula sekarang ni kawan ni juga main peranan dalam kehidupan seharian kita, boleh juga memberi pengaruh yang buruk dan memberi pengaruh yang baik. So kayaknya kita kena pandai lah pilih kawan. Okey, seterusnya ciri-ciri kawan yang baik. Yang pertama, taat kepada perintah Allah. Kerana dia meninggalkan larangan lah, taat kepada perintah Allah. Lepas tu bersedia menghulurkan bantuan. So kalau macam kawan yang baik ni, kalau kita dalam masalah ke, dia akan sentiasa menghulurkan bantuan lah, ringankan beban kita. Ringankan beban ni tak semestinya dia hulurkan duit, dia boleh juga hulurkan kita nak macam mana? Dia boleh juga hulurkan bantuan dari segi kita berkongsi masalah dekat kawan kita. So juga menghulurkan bantuan lah antara satu. Dia macam nak kurangkan bebanan lah, bebankan perasaan. Okey, yang ketiga, sentiasa berakhlak mulia. Yang keempat, cintakan ilmu pengetahuan. Yang kelima, memiliki sifat ikhlas dan jujur. Yang keenam, amanah dalam menjaga rahsia. Kayaknya bila kita bercerita dekat kawan kita tentang masalah kita, so kawan tu dia ada amanah lah untuk menjaga kita punya rahsia kita. Kayaknya dia pegang lah kita punya rahsia, kayaknya tak hebohkan dekat siapa-siapa. Lepas tu seterusnya sentiasa mengajak ke arah kebaikan. So kawan ni antara ciri-ciri kawan yang baik antaranya dia mengajak kita ke arah kebaikan. Contoh kita dia kata jomlah solat Jumaat. Jomlah solat berjemaah.
Kiranya dia mengajak kita ke arah kebaikan lah. Tak adalah dia mengajak kita, jangan mencuri. Tu kiranya kawan yang tak baik lah kalau tu. Okay. Yang ke-8, sentiasa memberi manfaat. So kawan ni dia sentiasa memberi manfaat lah untuk kita dalam kehidupan seharian kita. So kayaknya pandailah. Ni antara ciri-ciri kawan yang baik. Ni antara ciri untuk kita memilih kawan yang baik. Okey, seterusnya adab dengan kawan. Yang pertama, mengasihi kawan seperti mengasihi diri sendiri. Yang kedua, bertolak ansur dan bekerjasama. Yang ketiga, bertutur dengan bahasa yang sopan. Yang keempat, segera memberi bantuan apabila diperlukan. Yang keenam, memelihara dan menutup keaiban kawan. So kayaknya adab berkawan ni, contoh kalau kita nak bagi nasihat dekat kawan kita, kita kenalah bagi nasihat dengan bahasa yang sopan, yang baiklah supaya kawan kita tak terasa. Dari situ kita dapat kata apa, tak adalah berlaku salah faham kat situ. Selain tu memelihara dan menutup keaiban kawan. Kerana bila kawan dah cerita masalah kita, masalah keluarga kita ke, contoh macam kawan rasa macam contoh kita rasa macam kita boleh cerita masalah ni dekat kawan ni. So kiranya kawan yang kita cerita masalah tu dia ada amanah lah untuk simpan kita punya rahsia. Okey, seterusnya kelebihan kawan yang baik. Yang pertama, diberkati Allah SWT dan memperoleh keredaan Allah. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah mentaati Allah SWT. Yang ketiga, mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Yang keempat, dapat membantu untuk membentuk diri menjadi individu yang berakhlak mulia. Yang kelima, dihormati dan disenangi oleh masyarakat. Kiranya kelebihan kita memilih kawan yang baik ni, kiranya kita dapat dalam masa yang sama kita dapat bentuk diri kita menjadi orang yang lebih baik lah. Contoh, tambahan pula sekarang ni, kadang-kadang antara salah satu faktor macam kenapa orang yang jadi macam ni, antara salah satunya adalah pengaruh rakan sebaya. So dari situ kita kena pandailah pilih kawan yang baik. Kalau macam kawan yang tak elok, kita kalau boleh elakkan lah. Kerana dia akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Dalam masa yang sama, dia akan membantu kita membentuk diri kita ni menjadi orang yang lagi baik daripada sebelum ni. Okey, hikmah memilih kawan yang baik. Yang pertama, mendapat keredaan Allah SWT. Yang kedua, mendapat ketenangan dan ketenteraman jiwa. Yang ketiga, merupakan suatu tuntutan agama. Yang keempat, dapat mengeratkan tali persaudaraan. Yang kelima, menggambarkan sifat orang yang beriman. Yang keenam, mendapat ganjaran yang baik di sisi Allah SWT. Daripada hikmah kita memilih kawan yang baik ni, dalam masa sama kita dapat eratkan hubungan dengan orang yang selain pada keluarga kita lah, dapat eratkan hubungan. Contoh, antara jiran, so kita berkawan dengan jiran. Kita dapat mengeratkan tali persaudaraan lah. Okey, seterusnya akibat salah memilih kawan, antaranya contoh faktor utama lepas, contoh kita dah salah pilih kawan, antara akibat dia lah, akibat salah memilih kawan antaranya melahirkan permusuhan dan pergaduhan. Yang kedua, pudarnya perpaduan dalam kalangan masyarakat dan mendapat kemurkaan Allah SWT. Diri terdorong melakukan kejahatan dan kemurkaan, dibenci oleh keluarga dan masyarakat, diri sendiri akan binasa. So kena akibat kita salah memilih kawan, kita boleh terjerumus ke arah yang benda yang tak baik, boleh melahirkan permusuhan atau pergaduhan. Contoh kita terikutlah dengan sikap kawan tu. Contoh kawan tu mencuri, kita takkan kita nak ikut. Mencuri tu antara akibat lah bila kita salah memilih kawan. Kena mendapat kemurkaan Allah. Diri terdorong melakukan kejahatan dan kemurkaan. Dari sini kadang-kadang kita terikut lah bila contoh kita salah memilih kawan, kita terikut kawan tu untuk buat benda baik. So lebih baik kita
pandailah kita nak memilih kawan yang baik. Dari situ kita, dia dalam masa yang sama bila kita pandai pilih kawan tu, dia dapat bentuk diri kita menjadi yang lebih baik. So, kalau boleh tengok kat sini lah, dia melahirkan permusuhan dan pergaduhan, mudahkan perpaduan dalam kalangan masyarakat dan permukaan. Diri terdorong melakukan kejahatan dan kemukaan dibenci oleh keluarga dan masyarakat, diri sendiri akan binasa. So antara akibat salah memilih kawan. So bila tengok daripada akibat-akibat ni, better kita pandailah memilih kawan. Kayaknya kalau macam contoh anak-anak budak-budak sekolah, so ibu bapa perlulah pantau kita punya anak-anak supaya anak-anak tak tersalah untuk memilih kawan. Sebab antara faktor yang kita ni terjumus terdoronglah ke arah kejahatan atau kemukaan, antaranya faktor adalah terikut dengan kawan, salah memilih kawan. So dalam masa sama bila anak-anak yang muda-muda tu, ibu bapa kena pantau lah antara kawan-kawan yang anak-anak pilih. Okay, itu saja untuk perkongsian saja tentang adab berkawan. Kayaknya semua orang, memang kita semua ada kawan lah, tapi kita kena pandai pilih kawan yang baik dan kawan yang buruk. Kayaknya kawan yang baik ni dibawa kebaikan kepada kita, kawan yang buruk ni dibawa kemudaratan lah kepada kita. So kita kena sentiasa pandai memilih kawan. Okay, semoga apa yang saya kongsikan ni dapat memberi panduan atau teladan untuk kehidupan seharian kita. Sebab kawan ni memang kita akan, setiap orang akan ada kawan. Hari-hari kita kadang bercakap dengan kawan. So kat sini bolehlah tengok kita punya perkongsian ni tu adab berkawan. So yang mana semoga apa yang saya kongsikan ni dalam masa yang sama boleh jadi panduan untuk diri saya sendiri dan panduan untuk siapa yang tengok live ni. Okay, yang mana belum follow kita punya media sosial, boleh follow kita dekat page Tiram Travel Gerik, dekat IG Tiram Travel Gerik, dan juga boleh subscribe kita punya YouTube channel dekat Tiram Travel Gerik. Dekat sini kita akan sentiasa lah update tentang isu-isu semasa, tentang umrah, tentang bengkel, program yang Tiram Travel anjurkan. Contoh dalam masa terdekat ni Tiram Travel akan anjurkan bengkel mutawif. Bengkel mutawif ni kita bagi peluang lah dekat siapa yang berminat nak jadi wakil syarikat. Yang pasti kena join, antara syarat menjadi wakil syarikat, yang pasti kena join kita punya bengkel mutawif. So untuk bulan ni dalam masa terdekat kita akan buat bengkel mutawif. Kalau untuk dekat Gerik, kita akan buat pada 28 November bulan depan. Kita akan buat 28 November dekat Gerik. So mana-mana yang berminat nak jadi wakil syarikat untuk Tiram Travel, insyaAllah kalau ada rezeki, insyaAllah kita boleh jadi bakal mutawif dan mutawifah. Kita akan kat jemaah pergi umrah. Dalam masa sama kita dapat pergi rumah Allah, dalam masa sama kita bekerja, kita bantu orang yang first time nak pergi umrah, kita guide dia. Dari situ kita dapat pahala lah. So yang mana berminat nak jadi wakil syarikat, boleh hubung kita dekat nombor hotline 017-506-488 ataupun 012-537-488, ataupun boleh follow kita punya media sosial. Macam tadi saya cakap, boleh follow kita punya IG page Tiram Travel Gerik, ataupun boleh juga subscribe kita punya YouTube channel Tiram Travel Gerik. Kat sini kita akan sentiasa update lah tentang info-info terkini yang Tiram Travel akan adakan. Contohnya dalam masa terdekat ni, Tiram Travel akan anjurkan bengkel mutawif. Kita bagi peluang lah dekat yang mana berminat nak jadi wakil syarikat untuk Tiram Travel. Contoh jemaah yang pada pergi umrah, yang berminat nak jadi wakil syarikat Tiram Travel, bolehlah datang kita punya bengkel mutawif. Dekat Gerik ni kita akan buat pada 28 November. Dekat Gerik kita akan buat selama sehari lah. Untuk penyertaan ni 280 seorang. Untuk penyertaan ni termasuk dengan makan dan minum, disediakanlah untuk sehari tu, pada pagi sampai ke malam. Kita akan buat sehari program ni.
Lepas tu kita akan sediakan CJ dengan nota. So bila jemaah bakal jemaah bakal mutawif, bakal wakil yang dah join kita punya bengkel, automatik dia jadi wakil syarikat. So dia adalah kelebihan bila menjadi wakil syarikat. Okay, yang mana berminat nak tahu info lebih lanjut ataupun nak bertanyakan soalan, boleh juga hubung kita dekat nombor hotline 0175064818 ataupun 0125374818. Dan nak bertanyakan soalan boleh juga melalui call ataupun WhatsApp ataupun boleh juga direct walk in ke office Tiram Tebegeri yang beralamat dekat bangunan Bazar Marakerib. Okey, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Semoga apa yang saya kongsikan sedikit sebanyak dapat membagi info yang bermanfaat lah untuk semua. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.